Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif qala sallallahu sirrah. Ini adalah di antara hal-hal yang menghairankan dalam hubungan antara hati dan anggota badan, yakni apa? Jiwa dan badan manusia. Sambungan dia perbahasan dulu. Jadi semua sifat yang timbul pada hati itu, dia melimpah bekasnya, dipanggil faid, limpahan dia pada anggota badan. Ya, mana apa yang ada dalam hati dia akan terjemahkan di luar. Kalau hati dia sempurna cantik dengan Tuhan, maka amalan luar pun akan cantik. Tapi kalau hati dia rosak, hasad, dengki, amalan luar pun timbul macam-macam. Itu sebab dalam hadis yang sahih sabit Nabi sebut, sudah tidak mustahil lagi anggota badan itu tidak bergerak, ya, selain bersesuaian dengan jiwa. Kita kadang-kadang nak pergi kan tempat, pergi tiba-tiba pusing balik. Sebab apa? Dalam kata balik kan. Penat yang lain kali pergi kan. Dia kata dalam. Di dalam kata itu dia pun tukar je giat pusing balik. Jadi luar tu ikut yang dah dalam. Innal kalamu lafil fuadi wa innama ju'ila lisanu 'alal fuadi dalilan. Ya. Sungguhnya kalam luar kita ni. Innal kalamu la fil fuad, terhadap fuad qalbi dalam. Wa innama ju'ilal lisan, dijadikan perkataan luar tu alal fuad, di atas qalbi dalam tu, dalil sebagai dalil. Mana bila cakap luar tu kita nampak. Sebab tu orang bila bercakap kita kenal lah. Kalau dia tak bercakap terbayang kan, senyap, oh dia ni hebat. Bila bercakap Imam Malik ni Imam Malik tengah kata satu hari aku tengok seorang tu senyap, oh nampak kewarakan dia. Bila bercakap bodoh pun. Imam Malik cakap, mana bila bercakap orang boleh ukur standard pemikiran kita. Dia bercakap apa-apa, dia ni macam ni je standard dia, macam tu maksudnya. Jadi maknanya pemikiran, percakapan menunjukkan dalam. Manakala dia orang yang dalam dia cantik, kita akan tengok bahasa-bahasa dia keluar, ibarat kalam-kalam dia, semua kalam-kalam hikmah banyak. Jadi semua perbuatan yang berlaku itu pada anggota badan, maka bekasnya naik kepada hati. Sebab daripada hati itu, dan urusan itu berputar pada hati. Hal ini dapat diketahui dengan contoh bahawa siapa yang ingin supaya kepandaian menulis menjadi sifat kejiwaannya sehingga menjadi penulis dengan tabiat diri, maka tiadalah jalan lain kecuali bahawa ia melaksanakan dengan anggota tangan apa yang dilaksanakan oleh seorang penulis yang pandai. Ia harus membiasakan, dan demikian pula pada masa yang panjang, ya, penulis meniru tulisan yang cantik. Pekerjaan si penulis ialah tulisan yang cantik. Lalu ia menyerupai dengan si penulis dengan perasaan, ya, mana berat. Kemudian selalu ia membiasakan demikian sehingga menjadi satu sifat yang meresap pada dirinya. Maka timbullah padanya pada akhirnya tulisan yang cantik, ya, secara tabiat, kebiasaan dengan mudah. Sebab disitulah membiasakan latihan tadi. Sebagaimana timbulnya pada permulaan dahulu dengan perasaan berat, tapi kalau kena latihan dia mujahadah, akhirnya dapat apa yang dikehendaki. Maka adalah tulisan cantik yang menjadikan tulisan cantik, akan tetapi yang pertama dahulu dengan perasaan berat. Kecuali bekasnya naik kepada hati, gitu. Kemudian menurun dari hati kepada anggota badan. Bila hati dah semangat, hati dah cinta seronok, akhirnya tangan tu melakarkan apa yang dikehendak oleh hati. Lalu ia menulis tulisan cantik dengan tabiat dirinya yang mudah. Bila dah selamat pada hati, maka dia turun kepada anggota tadi, dia buat dengan cara yang mudah. Sebab apa? Dalam tu ada. Lepas tu kalau dalam tak ada, tak jalan dan tak ada. Lepas tu pekerjaan kita tengok orang buat cantik, seorang ni tak cantik dia buat lebih kurang. Kenapa? Tak minat. Kita apa? Tak minat. Minat dalam. Dia tak minat, kita buat macam mana dia buat lebih kurang. Sebab tak minat. Mana pekerjaan tu tak terjun dalam kalbi dia. Tapi kalau pekerjaan tu minat dalam kalbi dia ada, dia buat kan macam mana berat pun kita, dia buat ringan. Sebab pentingnya kalbi tu dia adjust, dia jaga supaya dia dengan Tuhannya, bahawa di perjalanan hidup dia akan cantik mana.
Begitu pula lah orang yang menjadi ahli fiqh dengan jiwa dia tadi, maka tiada jalan selain berbuat seperti perbuatan para ahli fiqh, ya, mengulang-ulang kaji, ya, mengulang-ulangi fiqh dia sehingga terlipat sifat fiqh dalam hatinya. Apa saja pun dia hukum dengan ilmu fiqh, pum, ya. Lalu ia menjadi ahli fiqh dengan jiwanya, ya, tidak sekadar ahli begitu saja. Dia maksud makna apa? Anggota luar tu dia menjiwai apa yang ada dalam. Sebab dalam bila selesai dia cantik dengan Tuhan, yang luar akan cantik, itu kisah dia. Begitu pula siapa yang ingin menjadi seorang pemurah, terpelihara jiwanya daripada bakhil, maknanya penyantun dan rendah hati, ia harus berbuat perbuatan orang sedia, orang tersebut tadi, dengan perasaan berat pada mulanya, sehingga yang demikian itu menjadi tabiat, latih. Sebab tu dia kena duduk dengan orang yang bersifat sedemikian, orang yang saleh, ahli makrifah, bahawa dia akan dapat menguasai benda itu. Maka tiada obat bagi yang demikian selain daripada tersebut di atas tadi, pada istiqamah melatih. Baqul antar walazina jahadu fina lanahdiyannahum. Sungguh-sungguh perjalanan kami tunjuk. Mana dapat petunjuk Taala, kena apa? Ijtihad. Itu panggil istighal, tumpu. Baru dia dapat kemanisan Tuhan bagi kan. Tuhan nak tunjuklah. Sebagaimana penuntut ilmu fiqh, sehingga berjiwa dengan jiwa fiqh dia kan. Tu. Jadi kena ulang-ulangi. Dan kesempurnaan maknanya penghiasan jiwa tadi dengan perbuatan yang baik tidak akan diperolehi dengan ibadat satu hari, ya, bukan senang. Dan ia tidak akan haram daripada perbuatan yang baik, dan ia tiada akan haram maka ditegar daripada perbuatan yang baik itu dengan perbuatan maksiat satu hari. Jadi islah, orang berubat muka sehari, kadang seminggu, sebulan kadang. Iaitu maksud perkataan kami bahawa sesuatu dosa besar tidak akan mewajibkan kedekan untuk selama-lamanya, tetapi tiada berbuat satu hari nak selesaikan tu, ya. Tu. Mana membawa akibah sebanyak tiada berbuat itu. Kemudian dari sedikit kepada sedikit membawa pula sehingga jiwa itu suka malas dengan sendirinya, tiada memperhatikan hasil lagi, ya. Lalu hilanglah dipanggil fadilat fiqh tadi. Begitu pula lah perbuatan-perbuatan maksiat yang kecil-kecil, sebagian daripada menghela kepada sebagian, ya, lain, pada sebagian yang lain, sehingga pokok kebahagiaan itu lenyap sebab runtuhnya pokok iman pada kesudahannya, itu al-khatimah wal-'iyadzallah. Jadi menyakit sikit kalau benda maksiat, akhirnya takut rosak keimanan. Macam periuk lah, dia baru beli, dia ingat tak ada apa, tak basuh bontot dia, hitam sikit lama-lama berkarat, betul pun bocor terus. Dah bocor langsung tak boleh pakai. Itu maknanya dia kena buat pemantauan, ya, kepada dalaman dia supaya dia sentiasa berkeadaan yang sepatutnya dengan Allah Ta'ala. Jangan dia lalai, ya, kalau tercepat lalai, tarik balik cepat, ya, sebab kita bukan Nabi Rasul, kena terbabas, tarik cepat. Itu kita sentiasa nakkan pemantauan, dan pemantauan itu di mana kita ijtihad, bersungguh-sungguh mujahadah menjaga dia. Maka dengan ada itu jaminan Tuhan akan lanahdiyannahum subulana, Tuhan janji dia akan tunjuk, dengan syarat kita bersungguh-sungguh dalam fokus memelihara, ya, Swiss besar kita ialah kalbi tadi. Dan sesungguhnya wallah alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana ya Allah ma asrafa min anfusina fi ma wa inna khaira kullahu bi yadi anta. Allahumma hakim Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Allahumma salli ikhwanana al-mujahidin fi Falastin. Allahumma alayka billahi. Allahumma alaikum ya qahhar ya jabbar ya ya muntaqim. Rabbana sallallahu Allahumma atina jalan bijaya habibika sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Subhanallah.